Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pakatan Harapan tekad menentang rasuah dan lompat parti. Adakah rasuah dan melompat parti dua isu yang berkaitan? Sudah tentu ia berkaitan walaupun tidak pernah dapat dibuktikan. Ini kerana setakat hari ini kita tidak nampak mereka yang melompat parti adalah didorong oleh keinginan untuk menolak kebatilan. Berdasarkan pemerhatian Scheme of Things yang didakwa disebut oleh Dalang Langkah Sheraton 2020, Tan Sri Mahyidin Mat Yassin telah melahirkan Kabinet XXXL. Selain itu, jawatan pengurusi syarikat berkaitan kerajaan GLC mula diisi oleh ahli politik yang melompat atau menyokong kerajaan sebaik sahaja Perikatan Nasional berkuasa mengambil alih Putrajaya. Justru komitmen pimpinan Pakatan Harapan untuk membanteras rasuah dan menyegerakan usul rang undang-undang anti lompat adalah amat tepat. Dua perkara ini ditekankan oleh Majlis Presiden dalam kenyataan bersama mereka hari ini. Ia selaras dengan tuntutan untuk membina sebuah negara maju pasca COVID-19. Kami terus bertekad menetapkan dasar-dasar ekonomi mampan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah rakyat seperti isu pengangguran, kos sara hidup, pengurusan pandemik COVID-19 termasuk isu SOP dan kompaun pelanggaran, kenaikan taraf elektrik untuk perniagaan, tambahan cukai serta kehimpitan hidup rakyat. Negara kita mesti diselamatkan dari gejala rasuah dan takbir urus yang pincang, tegas Majlis Pakatan Harapan dalam satu kenyataan. Demikian kenyataan yang dikeluarkan oleh 4 pemimpin Pakatan Harapan yang terdiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Lim Guan Eng, DAP dan Datuk Seri Panglima Madya Setangau, APCO. 4 pemimpin tersebut juga menuntut apa yang telah dipersetujui dalam Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai Kerajaan dan Pakatan Harapan pada 13 September 2021 lalu. Majlis Presiden turut menegaskan bahawa rang undang-undang anti lompat parti perlu dibentang dan diluluskan pada mesyuarat parlimen ini seperti mana yang dijanjikan oleh Perdana Menteri, ujarnya. Menurut Majlis Presiden, pimpinan utama Pakatan Harapan akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam masa terdekat. Merujuk kepada Pilihan Raya Negeri Johor, Majlis Presiden Pakatan Harapan menerima keputusan rakyat dan mengakui kelemahan termasuk dalam isu pertandingan pelbagai penjuru oleh parti pembangkang sendiri, logo, peratusan keluar pengundi yang rendah serta aspek penerangan dan komunikasi Pakatan Harapan berhubung isu-isu semasa. Kelemahan tersebut sebahagiannya telah menyebabkan Pakatan Harapan memenangi hanya 12 kerusi. Pakatan Harapan akan berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan ini dengan segera, terutama dengan mengatur semula strategi bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kelemahan-kelemahan ini tidak boleh diatasi oleh satu parti atau dengan satu ikhtiar sahaja, tetapi perlu diurus bersama dan secara menyeluruh. Oleh demikian, beberapa perkara akan dilaksanakan segera termasuk konvensyen dan pemukiman pimpinan Pakatan Harapan untuk menggilap semula idealisme perjuangan Pakatan Harapan dan penyokong-penyokongnya serta membincangkan persiapan keseluruhan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15, jelas mereka. Menurut Majlis Presiden, Pakatan Harapan juga akan berusaha merangkul seluruh kekuatan yang sedia menolak kerakusan dan rasuah demi membina kerjasama di kalangan parti-parti pembangkang agar dapat bersama dalam usaha menolak Barisan Nasional. Majlis Pakatan Harapan juga mengecam parti yang kononnya menentang UMNO Barisan Nasional tetapi memilih hanya bertanding di kawasan yang telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Parti-parti pembangkang tidak harus bertanding hanya di kawasan Pakatan Harapan yang akan mengurangkan undi Pakatan Harapan lalu secara tidak langsung meningkatkan peluang kemenangan Barisan Nasional, bidas Majlis Pakatan Harapan. Jika dakwaan bahawa parti-parti yang kononnya menentang UMNO Barisan Nasional itu hanya memilih kawasan yang Pakatan Harapan berpotensi menang, ia merupakan perbuatan sabotaj. Jom Channel ingin memetik kenyataan Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof baru hari ini, katanya. Parti-parti yang baru nak up kena jujur bertanya mereka nak lawan Barisan Nasional yang terbukti merosakkan negara secara sistematik ataukah mereka nak pilih berlumba dengan parti yang punya tujuan yang sama melawan Barisan Nasional. Apakah pemimpin otai seperti Datuk Seri Syafiee Apdal, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Mahyidin Mat Yassin, semuanya dari UMNO dulu tidak faham logik perlu bergabung tenaga untuk menang.
atau dendam peribadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menguasai strategi politik mereka. Mungkin kita tidak boleh mengharapkan keajaiban perubahan sikap daripada perancang langkah Sheraton. Tetapi bagi pemimpin parti lain, tepuk dada, tanyalah iman. Apakah legasi yang ingin kalian perturunkan kepada cucu cicit sebuah negara yang rosak kerana pemimpin yang tidak berakhlak dan rasuah?